Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum tu kan, cikgu rasa suasana hari ni rasa macam gelap je. Rasa macam tak seterang yang macam biasa. Hai, hari ni cikgu tengok matahari kita ni pelik lah. Kamu nampak matahari cikgu hari ni? Gelap je. Tengah-tengah warna hitam, keliling warna macam matahari, tapi tengah-tengah dia gelap. Dia punya tepi-tepi suasana kat sekeliling matahari pun gelap. Hai, pelik. Kamu rasa apa jadi kat matahari kita ni? Ya, hari ni kita akan cerita pasal satu fenomena sains, iaitu fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari. Okey, sebelum tu kita nak terangkan lampu kita. Okey. Jadi gerhana matahari, kamu pernah tengok gerhana matahari tak? Mesti ada yang di antara kamu yang pernah tengok gerhana matahari. Biasa kita tengok waktu bila? Waktu pagi lah kan, waktu siang. Takkan gerhana matahari waktu malam pula. Waktu siang. Okey. Biasanya gerhana matahari ataupun gerhana matahari cincin ni, dia berlaku pada 12 bulan ataupun 2 tahun sekali sahaja. Sangat jarang berlaku. Jadi kalau berlaku dan kamu dapat saksikan, itu adalah salah satu kurniaan Tuhan. Fenomena yang susah untuk kita dapat lihat. Dan kita tak boleh tengok matahari yang ataupun gerhana ni dengan mata kita sendiri ataupun mata kasar kita ni sekarang ni. Kita tak boleh tengok. Kita kena tengok gerhana tu menggunakan alat. Alat dia contohnya macam mata hitam, apa lagi, pakai kamera dan sebagainya. Jadi bukan setakat itu saja kita belajar. Jadi kita akan belajar lebih mendalam lagi. Apa yang perkara kita nak belajar hari ni? Jadi hari ni kita akan belajar tentang gerhana matahari cincin. Dan kemahiran yang kita akan belajar hari ini ialah kemahiran membaca. Jadi sama kelas cikgu Amirul pada hari Rabu 14/7/2021. Seterusnya, jadi sini pembelajaran hari ini ialah 2.3.2, iaitu membaca dan mempersembahkan karya sastra dan karya bukan sastra dengan pelbagai bentuk penyampaian. Okey, maksudnya kamu akan membaca satu karya sastra. Contoh karya sastra macam apa? Pantun, syair, sajak. Dan karya bukan sastra, contoh macam petikan. Okey, dengan pelbagai bentuk penyampaian. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini, apa yang kita nak capai? Yang pertama, murid dapat membaca dan mempersembahkan karya sastra dan karya bukan sastra. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, murid dapat membaca hingga membaca pula cikgu, murid dapat menjawab tiga soalan pemahaman dengan tepat. Okey, jadi kita akan tengok nanti apa soalan-soalannya. Okey. Aktiviti yang pertama ialah mari membaca. Jadi ada dua petikan ataupun dua karya. Yang pertama ialah karya sastra melibatkan karya bukan sastra, iaitu teks syarahan, dan karya sastra kita iaitu pantun. Jadi sila buka muka surat 121 buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Boleh buka sekarang. Okey. Jadi untuk tugasan yang pertama, kamu perlu baca pantun dan syarahan dengan gaya dan intonasi yang betul. Jadi nanti cikgu akan tunjukkan macam mana
contoh gaya pembacaan pantun dan syarahan dengan betul. Okay. Jadi selepas itu cikgu minta kamu baca dahulu dalam hati kamu, baca secara mentally, baca dalam hati dulu teks tersebut. Okay, selepas tu baru baca secara jelas ataupun mekanis. Masa baca secara jelas tu, cikgu nak kamu rakam bacaan secara audio. Rekod suara kamu macam biasa, rekod suara kamu baca syarahan tersebut dan hantar dalam WhatsApp. Okey, sekarang ni dengar dulu macam mana cikgu baca. Okey, jadi fahamkan Okey, fahamkan macam mana dia punya intonasi, gaya bacaan, sebutan dan macam kat mana kita nak berhenti. Okey. Jadi dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Amir Faisal daripada SK Parit Bakar Tengah akan menyampaikan satu syarahan yang bertajuk Gerhana Matahari Cincin. Indah bermalam awanan petang, burung merebah di perdu arah. Pemanis kalam selamat datang, salam sembah pembuka bicara. Tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk Gerhana Matahari Cincin di Malaysia. Warga SK Seri Makmur yang saya hormati, gerhana matahari cincin berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.09% permukaan matahari akan ditutupi oleh bulan ketika fasa kemuncak gerhana matahari cincin. Sesungguhnya, fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai Johor dan Serian serta Samarhan Sarawak. Namun begitu, fenomena ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar kerana sinaran terus matahari sangat terang dan berbahaya. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Berdasarkan hujah dan fakta, jelaslah ilmu astronomi perlu kita pelajari agar kita lebih memahami kejadian alam ini. Saya akhiri syarahan ini dengan dua rangkap pantun. Burung kenari di batas kali, cantik tak kalah dipandang mata. Gerhana matahari muncul kembali, peredaran cakrawala di alam semesta. Bawa Dian mencari terkukur, nampak rosa tegak mendadak. Hayati kejadian dengan bersyukur, ilmu angkasa mantapkan di dada. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kamu dah nampak macam mana intonasi, gaya baca, dan sebutan serta lontaran suara yang cikgu tuturkan ni. Okey, cuba ikut dan cuba fahami. Okey, tu tugas saya yang pertama. Okey, tugas yang pertama cikgu ulang balik, rakam bacaan syarahan kamu dalam audio suara dan hantar di grup WhatsApp kelas. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, aktiviti yang kedua ni cikgu bagi tugasan yang pertama,
Senang saja. Salin semula pantun. Okey. Gunakan buku tulis bahasa Melayu kefahaman pemahaman lah. Okay, bahasa Melayu pemahaman. Okey. Salin balik ketiga-tiga rangkap pantun. Okey. Seterusnya, okey, untuk aktiviti yang ketiga pula. Okey. Aktiviti yang ketiga pula ialah salin peta bulatan ini dalam buku pemahaman. Okey, lepas kamu dah tulis, okey, cikgu nak ingatkan balik. Okey. Ambil buku pemahaman. Okey, yang pertama tulis hari, tulis tarikh. Yang kedua tulis tajuk kita iaitu gerhana matahari cincin. Okey, lepas dah tulis tajuk, dah tulis hari, dah tulis tarikh. Okey, terus buat aktiviti yang kedua iaitu salin 3 rangkap pantun. Okey, dah siap salin. Okey, terus buat aktiviti yang ketiga, salin peta bulatan ini. Iaitu peta bulatan tentang peralatan untuk melihat gerhana matahari. Okey, untuk aktiviti ini cikgu nak kamu buat sedikit pencarian maklumat di Google. Cari beberapa alat yang digunakan untuk melihat gerhana matahari. Okey, contoh dalam buku teks kita bagi satu iaitu cermin mata khas. Okey, itu satu. Jadi cikgu perlukan lagi 3. Jadi cikgu nak kamu lengkapkan jadi ada 4 peralatan yang perlu kamu tulis dekat ruang kosong tersebut, kat dalam peta bulatan tersebut. Okey, faham? Cuba buat. Baik. Okey. Untuk aktiviti yang keempat pula. Okey, aktiviti yang terakhir, jawab soalan kefahaman. Jawab soalan kefahaman. Jadi soalan dia ialah yang pertama, bagaimanakah gerhana matahari cincin berlaku? Macam mana gerhana terjadi? Okey, cuba cari jawapan dalam teks tersebut, teks syarahan tadi. Okey. Yang kedua, di manakah kita dapat saksikan fenomena gerhana matahari cincin Indonesia? Jawapan ni pun ada juga dalam teks syarahan tadi. Dan akhir sekali, apakah kesan fenomena gerhana matahari cincin? Apa kesan fenomena dia? Fenomena gerhana matahari cincin ni? Okey, semua jawapan tu ada dalam teks syarahan yang telah kita baca tadi. Jadi, okey, tengok balik teks syarahan dan cuba jawab ketiga-tiga soalan kefahaman ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, semoga berjaya dan siapkan kerja kamu mengikut waktu yang ditetapkan. Jangan tangguh-tangguh kerja. Jangan jadikan kerja kamu berlambat-lambat. Siapkan awal. Lepas tu nak rehatlah. Okey, selamat ber-PDPR. Semoga berjaya. Cikgu doakan kamu semua menjadi seorang insan yang berjaya dan menjadi seorang insan yang bertanggungjawab. Itu penting, bertanggungjawab dan berdisiplin. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.